Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala bagi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita terus bernafas di dalam udara Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini bulan yang sangat berkat, bulan yang mana sangat-sangat menjadi tarbiyah kepada kita semua. Apa khabar semua, terutamanya kepada pendengar dan juga penonton Tazkirah Ramadan yang dianjurkan oleh Persatuan Ulama se-Malaysia. Persatuan Ulama Malaysia. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan pada hari ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah Taala bagi khusus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diceritakan bahawasanya malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah perkhabaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun lebih. Dan ibadat pada malam Lailatul Qadar bukan menyemai 83 tahun, tetapi lebih baik daripada 83 tahun. Ini satu perkara yang perlu kita ambil cakna. Dan kenapakah Lailatul Qadar dinamakan Al-Qadar? Lailah maksudnya malam. Al-Qadar, kenapakah namanya Al-Qadar? Kata Imam Izzuddin Abdul Salam di dalam kitab Maqasidus Shaum, beliau mengatakan bahawasanya dinamakan malam tersebut sebagai Qadar kerana yang pertama kerana mulianya Qadar dia. Mulianya dia punya kedudukannya, tingginya kedudukan. Itu adalah kerana itu kerana Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Itu kenapa dinamakan malam tersebut malam Al-Qadar. Yang kedua, Imam Izzuddin Abdul Salam menyebutkan bahawasanya dinamakan malam Qadar kerana pada malam tersebut rezeki dan juga ajal ditentukan pada malam tersebut, dikadarkan pada malam tersebut. Jadi rezeki dan ajal daripada tahun ke tahun ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Itu kata Imam Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat dan juga ruh di sini maksudnya Ruhul Amin, iaitu Sayyidina Jibril, turun pada ketika tersebut, dan mereka menyampaikan salam kepada mereka yang bertahajud, mereka yang mana beribadat pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ulama khilaf, salam di sini adalah, adakah salam ni adalah min tilqa'i anfusihim, adakah salam ni daripada diri mereka sendiri, daripada diri malaikat itu sendiri, ataupun mereka menyampaikan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi khilaf dalam kalangan para alim ulama. Baik. Persoalan yang penting juga untuk kita jawab, malam Lailatul Qadar ni bilakah ianya berlaku? Bilakah ianya berlaku? Jadi malam Lailatul Qadar yang jelasnya ianya berlaku pada 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Dan ianya berlaku pada malam ganjil. Itu pendapat yang lebih kuat. Maksudnya antara malam ganjil dengan malam genap, malam ganjil itu lebih dekat dengan malam Lailatul Qadar. Iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Imam Izzuddin Abdul Salam, beliau mengatakan bahawasanya wazahir annaha lailatul hadi wa 20. Yang zahirnya, kata Imam Izzuddin Abdul Salam, ianya adalah berlaku pada malam yang ke-21. Ini pendapat Imam Izzuddin Abdul Salam. Lailatul Qadar berlaku pada malam 21. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahawasanya malam Lailatul Qadar berlaku sama ada pada 21 ataupun 23. 21, 23. Maksudnya hari tu kita puasa pada hari ke-20, malam tu 21.
kita puasa pada hari yang ke-22, malam tu 23. Tu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Pendapat Imam Syafi'i dinakalkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Anak murid kepada Imam Syafi'i iaitu Al-Imam Al-Muzani dan juga Imam Ibn Khuzaimah. Dua orang ini, Imam Al-Muzani dan juga Imam Ibn Khuzaimah, dua ulama ini berpendapat bahawasanya malam Lailatul Qadar boleh berlaku pada salah satu daripada 5 malam. Iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi pendapat Imam Muzani dengan Imam Ibn Khuzaimah ini lebih luas lagi lah. Dia kata malam Lailatul Qadar ni boleh berlaku dalam 5 malam. Imam Izzuddin Abdul Salam 21. Imam Syafi'i kata sama ada 21 ataupun 23. Baik. Jadi itu adalah berdasarkan tajribah pengalaman mereka dan berdasarkan kajian mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui bilakah ianya berlaku. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilupakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, uritu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Summa ayqadhani ba'du ahli fanusituha. Kemudian aku dikejutkan oleh sebahagian daripada keluarga aku, yakni isteri aku, fanusituha, kemudian aku dilupakan. Nabi dilupakan tarikh malam Lailatul Qadar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata satu kalimah yang menjadi panduan kepada kita hari ini. Nabi kata faltamisuha fil ashril ghawabir. Nabi kata faltamisuha fil ashri al ghawabir. Kamu carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang berbaki, iaitu 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW lagi, kata Nabi, taharraw Lailatul Qadr fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Kamu bersungguh-sungguhlah cari malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang ganjil daripada akhir Ramadan. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi suruh kita cari. Nabi SAW seorang yang maksum, dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga, dijanjikan kedudukan yang tertinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dosa, tetapi Nabi masih lagi mencari malam Lailatul Qadar. Nabi SAW pada 10 malam akhir diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi tidak pernah tidur di rumah, melainkan Nabi akan beriktikaf di masjid pada malam Lailatul pada 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawasanya satu ijtihad, satu kesungguhan yang sangat kuat ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi mencari malam Lailatul Qadar. Ini juga menjadi pedoman kepada kita untuk kita berbuat benda yang sama, insya-Allah. Baik. Jadi perbahasan berkaitan dengan bilakah ianya berlaku, itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah mencari. Tugas kita adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menggapai malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru wa huwa mithlu shiqqi jafnatin? Kata Nabi, siapakah dalam kalangan kamu yang ingat ketika mana bulan mengambang, bentuk bulan tu seumpama separuh daripada mangkuk. Mangkuk tu dia bulat gitu mangkuk bulat, jadi separuh mangkuk, jadi nampak macam bulan tu separuh. Jadi nak cerita itulah malam Lailatul Qadar. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apakah ganjaran atau kelebihan malam Lailatul Qadar? Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisabah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisabah, dengan penuh keimanan dan dengan penuh mengharapkan redha dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih,
nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ini sangat besar, fadilat yang sangat-sangat besar Allah Subhanahu taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala janjikan ampun segala dosa bagi mereka yang mana menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita hari ni kita kena usaha bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ulama ada ajarkan kepada kita doa yang dianjurkan ketika mana ketika mana melihat malam Lailatul Qadar. Kalau kita sempat untuk melihat malam Lailatul Qadar, maka antara doa yang diajarkan oleh para alim ulama adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Dalam hadis Nabi kata, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Doa ni kita boleh baca juga untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Kalau kita bersungguh-sungguh betul dalam hati kita ni, betul niat kita betulnya, hati kita ni kita nak malam Lailatul Qadar, kita perbanyakkan doa ni, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Biar betul hati kita, betul niat kita, insya-Allah Allah SWT akan kurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Tu. Jadi kalaulah orang yang melihat malam Lailatul Qadar ni kena perbanyakkan perbanyakkan zikir kepada Allah, solat malam dan sebagainya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mana berkesempatan ataupun diberikan rezeki yang begitu hebat dapat melihat ataupun dapat beribadat pada malam Lailatul Qadar, ulama kata kena perbanyakkan sanad, perbanyakkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyakkan doa. Puji dan doa perbanyakkan. Bahkan kata Imam Izzuddin Abdul Salam, beliau kata bahkan terlebih utama kita perbanyakkan puji berbanding dengan doa. Banyakkan puji Allah Subhanahu wa taala, tasbihnya, dengan tahlilnya, dengan takbirnya, dengan tahmidnya, puji Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi yang diriwayatkan, qala Allahu azza wa jalla, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Barang siapa yang sibuk mengingati aku, daripada dia meminta-minta kepada aku, nescaya aku akan bagi kepada dia perkara yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Aku akan bagi kepada dia perkara yang lebih baik daripada apa yang aku bagi kepada orang yang meminta-minta. Misalnya ada dua orang hamba. Ada dua orang hamba Allah. Seorang ni dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ni dia meminta-minta, berdoa. Tak ada masalah, boleh minta tapi nak cerita kedudukannya, orang yang hanya memuji Allah, dia tak meminta, Allah Taala akan bagi lebih lagi berbanding dengan orang yang meminta-minta. Tu sebab apa? Sebab Allah Taala Maha tahu apa yang keperluan kita. Allah Taala Maha tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita kehendaki sebenarnya. Sebab itulah kalau kita tengok para anbiya, para nabi, mereka bila mana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membentangkan apakah masalah yang dihadapi mereka, penderitaan yang dihadapi mereka. Tetapi mereka tidak meminta, tidaklah panggil terlalu meminta-minta, menggesa Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengabulkan permintaan mereka. Tidak begitu tapi mereka memuji Allah, banyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita tengok Nabi Ayub ketika mana ditimpa penyakit, kita tengok dalam Quran Allah Taala kata, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Dan ingatlah kisah Ayub
Allah Ta'ala kata, ingatlah kisah Ayub. Wa Ayyuba. Ingatlah kisah Nabi Ayub ni. Idh nada rabbahu anni massani yaddur. Ketika mana Nabi Ayub menyeru kepada Tuhannya, anni massani yaddur. Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, ya Allah. Nabi Ayub kata, aku ni ditimpa penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan kamu, ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha merahmati, ya Allah. Nabi Ayub tak kata, ya Allah, aku ditimpa penyakit, sembuhkan segera, ya Allah. Aku nak hari ni juga sembuh, ya Allah. Aku nak kalau boleh selalu, ya Allah. Tu. Kadang-kadang kita ni dia buruk adab dengan Allah Ta'ala, buruk adab dalam berdoa. Dia bila mana dia sakit, dia minta doa, ya Allah, hari ni lalu aku makan ubat dah saat ni tu, selalu, ya Allah. Terus hari ni aku nak pada saat ni terus menghilangkan sakit. Laju dah. Jadi seolah-olah dia tu lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Apa yang terbaik untuk diri dia. Jangan. Tu adalah adab Nabi Ayub. Ketika mana berdoa, dia hanya cerita tentang dia ni ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dia memuji Allah Ta'ala. Sana kepada Allah Ta'ala. Puji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau, ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha merahmati, ya Allah. Tu Masya Allah, tabarakallah. Itu kisah pertama, kisah Nabi Ayub. Yang kedua, saya nak bawakan kisah cerita Nabi Yunus ketika mana berada dalam perut ikan. Apa doa Nabi Yunus ketika mana berada dalam perut ikan? Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun. Macam mana Nabi Yunus berdoa? Nabi Yunus berdoa macam ni ke? Ya Allah, gelak ni. Tolonglah. Ya Allah, balik kurang ada pelita. Ataupun, ya Allah, cepat-cepatlah aku nak keluar daripada perut ikan. Begitu ke? Tak, itu bukan adab berdoa. Dan para nabi mereka terlebih tahu bagaimana adab berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam sangat-sangat beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala nakalkan doa Nabi Yunus dengan kata Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Ini doa yang mustajab, tuan-tuan. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun daripada kalangan Muslim yang berdoa dalam doa ini untuk meminta sesuatu hajat, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Ni doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa ni, maka Allah Ta'ala akan kabulkan segala permintaan dan juga hajat kita. Sebab itulah ada antara tok guru dia ajar ketika mana kita nak menunaikan solat hajat. Kalau kita buat solat hajat, kita baca doa ni. Pada sujud yang terakhir tu, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca 40 kali. 40 kali di dalam sujud yang terakhir. InsyaAllah hajat kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Yunus berdoa, dia tidak minta Allah Ta'ala tubik dia daripada perut ikan dan sebagainya, tapi Nabi Yunus memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ni jadi daripada kalangan orang yang zalim. Itu kata Nabi Yunus. Nabi Musa alaihissalam, kisah yang ketiga. Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa ketika mana mengungkapkan kefakirannya, kemiskinan dan juga keperluannya kepada makanan. Nabi Musa bermunajat, katanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kepada kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Padahal kalau kira minta makanan lah. Sebagaimana orang Yahudi minta makanan direct terus, minta Nabi Musa berdoa minta makanan. Itu antara adab berdoa, kita memuji-muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita meminta tu dalam keadaan yang panggil beradab, lebih beradab. Sebab itulah kita ni kadang-kadang contoh kita puji orang,
ataupun kita puji sesuatu, hakikatnya kita nak meminta dengan dia. Ada gitu contoh ada kawan kita makan nasi depan kita. Kita rasa lapar. Ni bukan boleh puasa lah ni. Boleh puasa tak boleh. Sedapnya nasi. Kita kata kan, sedapnya nasi. Dia pun dengar. Mai, jom makan sekali. Makan sekali. Nampak? Jadi kita sebenarnya minta nasi dengan cara kita puji. Kita minta dengan Allah Ta'ala dengan cara kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kawan kita yang pemurah, yang baik hati tadi, dia boleh bagi dengan sebab kita memuji dia, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kaya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pemurah, pasti Allah Ta'ala akan bagi kepada kita dengan hanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Jadi doa Nabi Musa ni, ana nak kongsi satu perkara. Doa Nabi Musa iaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Doa ni sangat mustajab kalau ada sahabat-sahabat yang mana nak cari jodoh. Yang mana belum kahwin lah kalau kahwin dah kat jaga molek lah jodoh tu mungkin nak sibuk nak cari 2-3. Yang mana nak cari jodoh yang mana nak cari jodoh, baca doa ni. Surah Al-Qasas ayat 24. Cari. Tulis balik, salin balik, hafal. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca 40 kali sehari. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mustajabkan doa. Allah Ta'ala akan permudahkan jalan untuk kahwin. InsyaAllah biiznillah. Benda ni saya bercakap ni atas dasar pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri. Kita amal-amal Tok Guru bagi amalan kita amal-amal, masya-Allah Allah Taala permudahkan. Jumpa dengan orang yang kita rasa kena dengan jiwa kita, orang yang mana boleh menjadi tulang belakang kepada perjuangan dan juga dakwah yang kita bawa ni. Itulah doa yang boleh sahabat-sahabat amalkan. Yang mana belum kahwin lah, yang kahwin dah ikutlah tak ada masalah nak poligami apa semua tapi sebaik-baiknya yang mana belum kahwin ni cari doa ni, amalkan doa ni supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Ingat ni amalan nak kahwin kerana nak jaga maruah kita, nak jaga kita punya nasab keturunan bila kita meninggal, adanya pengganti kepada kita. Begitu. Jadi itulah kelebihan malam Lailatul Qadar yang telah kita ceritakan daripada awal, dan adab-adab berdoa pada malam Lailatul Qadar iaitu berbanyakkan puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pertemuan kita pada kali ini. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kita malam Lailatul Qadar, dan moga-moga Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk kita bersama-sama beribadat, bermunajat, dan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Barakallahu fikum. Apa yang baik datang dari Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri anda sendiri. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.